Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi dengan vlog harian penjagaan Mazda RX-8. Jadi kereta saya ini adalah model tahun 2003, dipanggil S1 lah, ataupun generasi pertama. Dan enjin kedua. Enjin pertama saya dah pecah. Jadi enjin kedua ni 6 sport, tapi dia ada masalah start tau. Yang enjin pertama dia 4 port, dia senang start pula. Tengok jadi start kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dia agak susah nak start kan. Second crank senang. Okay. Pada saya okey lah, tapi dia tak macam enjin lama, sekali crank tu start. Jadi puncanya saya menggunakan wiring 4 port untuk enjin modern 6 port. Itu puncanya. Power dahsyat. Okay, tunggu kereta ni idle. So idle boleh duduk idle macam ni ataupun bawa perlahan. Maknanya bukan rev lah. Lepas tu saya install apa ni, oil temp, pressure, oil temp, temperature gauge. Dia dah sampai 80 ke atas, barulah saya berani nak tekan ke apa. Ni masa ni bawa biasa-biasa dulu. Maknanya bawa biasa-biasa tu, bawa RPM rendah. Sebab kereta ni kalau kita duduk setempat, masalahnya asap dia bau busuk kan. Dan saya bancuh tuti lagi lah kan. Jadi saya kena bergerak perlahan-lahan, tunggu temperature baru naik, baru saya gerak dengan kelajuan normal. Okey, jadi topik yang saya nak bincang ataupun nak share hari ni ialah ke depan ni ini lepas dahulu RON 95 dan RON 97, dan saya mempergunakan kedua-dua jenis minyak dan saya akan ceritakan pengalamannya. Jadi hari tu saya tergerak nak guna RON 95 sebab ada rakan saya Euro R pakai RON 95. Saya pun apa kata kita ni cuba juga RON 95. Dan dalam grup WhatsApp pun ada juga rakan saya menggunakan RON 95, tapi dia dah tune, saya tak tune. Jadi immediately apa yang saya rasa RON 95 tu saya bancuh tuti. Jadi dia punya nilai RON pun saya rasa pun dah terganggu. Mungkin RON 93 ke kan. Jadi immediately dia punya power drop. Memang power drop. Kedua, enjin macam makin panas. Tak tahu lah kenapa. Itu saya pelik kenapa enjin. Saya boleh nampak kat sini dia punya perbezaan 97 dengan 95. 95 tu macam cepat panas lah, tapi taklah panas sangat. Dan ketiga yang saya boleh rasa perbezaannya ialah susah nak start kita ni. Makin susah nak start. Pakai RON 95 mudah pula nak start. Mudah lah, mudah berbanding 95. Itu saya beli. Ini saya pun berceritakan pengalaman saya sebagai pemandu lah kan. So kereta ni susah start. Bukan masalah compression, masalah lain. Saya tak tahu masalah apa. Compression dah check. Jadi keempat, fuel mileage kalau guna 95 lagi teruk daripada guna 97. 97 okay, saya punya, saya ikut jarum tokok minyak tu. Kalau sebab saya sentiasa isi full tank. Bila jarum tu kena dekat bar 1, bar 2, bar 3, bar 4, saya akan kira, tengok. Macam sekarang baru sikit lagi nak cucuk, nak kena bar 1, dia dah bergerak 100 km lebih. 100 km lebih. Cara pemanduan sama, semua sama. Kalau dengan RON 95, kalau tayar macam ni mungkin 90 lebih je, 80 lebih ke 90. Perbezaan ke situ pun agak tinggi juga. Ataupun 100 saya nampak lah immediately yang 97 ni fuel saving lah. Yang tu saya nampak perbezaan ketat
setara lah 97 dengan 95. Jadi kesimpulannya kesimpulannya pada saya better maintain 97 lah, dengan apa cara sekalipun sebab dalam manual, dalam buku panduan tu, dalam manual di Jepun kereta ni CBU daripada Japan. So dalam manual dia mengatakan minyak mesti RON 96 dan ke atas. Jadi sebenarnya RON 97 kita kat Malaysia ni minimal lah. 95 tu dah kira paling bawah sekali lah sebenarnya, unless dah tune lah untuk climate tempat tu lah. Climate pula ikut RON availability dekat tempat yang dihantar, macam kat US. Okay, jadi semua mekanik saya dah jumpa banyak mekanik rotary. Dia punya tips senang je sebenarnya, pakai 97 sahaja, dan kalau boleh nanti RON 100. Dah itu je tip dia sebenarnya. Lepas tu elakkan town driving, elakkan short distance. Short distance tu sebab kalau dibuat hari-hari, enjin belum panas lagi, kebut enjin belum panas, lepas tu anda matikan. Jadi ada carbon, ada macam apa tu, minyak terlebih, dia akan menjadi carbon kot, ataupun dia tak pembakaran 100%. Macam rotary ni, compression dia kata ni lah Renesis compression dia 10:1. Jadi ada kemungkinan kalau kita pakai RON 95 tu, pembakaran tidak sempurna dan meninggalkan lebihan ataupun dipanggil byproduct lah, hasil pembakaran tu, carbon. Jadi dia akan duduk je kat dalam apa tu, kat dalam enjin lama-lama. Jadi spring dekat apex seal, kita ada spring untuk kenyalkan dia, untuk membolehkan dia berpusing dan maintain compression. Dia adalah apex seal. Jadi kat apex seal ada spring. Jadi spring tu tak boleh berfungsi sebabkan carbon. Okey, jap. Tak boleh lanjan lagi, minyak masih lagi, enjin masih lagi sejuk lagi ni. Maknanya saya maintain bawah 4,000 lah, macam run in kereta di sana. Tapi tak boleh pula tak lenjan kan, sebab cara terbaik untuk buang carbon kena lenjan. Jadi saya tak percaya sangat menggunakan snack oil pergi tuang minyak kat dalam tu untuk buang carbon. Sebab pada saya cara macam tu berbahaya. Sebab katakan carbon tu tertanggal dengan karat sekali kan, dia kan metal kan, tu tertinggal kat mana? Dekat dalam enjin tu tertinggal. Dia punya serbuk-serbuk tu tertinggal dalam enjin. Lepas tu jadi apa? Tu yang berbahayanya kalau kita gunakan decarbonizer, tuang minyak penanggal karbon ke dalam enjin tu kan. Bahayanya kat situ lah, risiko lah pada saya. Jadi cara terbaik untuk buang karbon, tunggu suhu enjin panas. Pada saya 90 lah panas lah kan, lenjan RPM merah sekali 2 kali. Tu cara nak buang karbon. Kalau enjin exhaust senyap, senang sikit nak buat. Masalah exhaust saya terlalu bising dengan straight pipe dengan muffler spot belakang, jadi perit dah orang dengar kan, asyik kan. Nah, padahal saya cuma nak buang karbon je. Dia berbalik kepada topik asal tadi, RON 95 versus RON 97. Ini saya punya experience lah dengan kereta yang pada saya problematik. Jadi pada saya enjin saya problematik sikit lah, sebab susah nak start. Lain semua okey. Jadi bila saya convert ke 97, senang je nak start, tak ada risau lah. Dia dapat minimizekan one of my problem. Untuk tukar minyak hitam, saya akan set kepada 3,000 ke 4,000 km. Saya tak akan melebihi 5,000 km lah, sebab saya guna mineral sahaja. Jadi memang kena tukar 5 liter. Jadi saya tengok dekat Facebook marketplace tu, banyak yang tanya yang pasal kereta ni lah, kemampuan nak jaga, kemampuan nak pakai. Pada saya kemampuan pertama ialah kereta ni kalau duduk diam. Saya pernah tengok YouTube dekat YouTube
sebabkan dia jadikan weekend car, dia biarkan je kita ni dekat garaj, dekat rumah lah, tak bergerak. Jadi sekali susah betul nak start. Jadi kenapa susah nak start? Sebab carbon build up. Bila dia ditinggalkan lama-lama, jadi carbon build up. Masa dia crank tu, apex seal tu akan rosak tau. Sebab ada carbon kat dalam tu kan. Carbon tu tak, maknanya apex seal tu tak berfungsi, spring ni tak berfungsi. Dia susah lah ni nak start. Jadi dipanggil lah mekanik. Jadi mekanik dia tuang lah cecair untuk buang carbon. Dia panggil decarbonizing lah. Saya rasa saya tahu apa cecair tu. Minyak gearbox, ATF oil. Dia tuang je dekat depan tu, macam style decarbonizing tu. Crank keluar asap hitam. Jadi ATF oil ni memang menanggalkan carbon. Memang dalam YouTube tu memang banyak orang gunakan ATF oil ni untuk buang carbon dalam enjin. Jadi salah satu teknik ialah tuang je ATF oil ke dalam enjin tu dan biarkan terbakar. Tapi akibatnya pelak akan rosak lah, asap banyak kan. Jadi kereta ni, jadi sebenarnya dia punya, pada saya punya kesimpulannya, kereta ni tak boleh simpan. Dia kena bawa hari-hari. Simpan pun rosak, bawa tak betul pun rosak. Macam tu lah. Jadi betul mudah nak maintain kereta ni, mudah je. Ron 97, kerapkan tukar minyak hitam dan kerap redline. Dah 3 je. Dan saya menambah sedikit menambah sedikit tuti dekat dalam fuel, dekat dalam tangki petrol tu. Sebab ada fakta mengatakan pump OMP ke depan ni hanya pump 50% sahaja jumlah minyak untuk menyejukkan enjin. Satu hal lah. Tapi bila saya tak tuti tu, enjin smooth, senang nak start, smooth, RPM sedang nak naik. Rasa beza lah dengan tak tuang tuti, dengan apa tu, pakai direct je kan. Tapi nak layan tuti ni, make sure kad komputer kat bawah ni dah kena buang lah. Jalan sibuk tak boleh tarik, bahaya. Satu hal mencari tempat yang selamat untuk tarik RPM kita ni, sebaiknya kat highway lah. Tekan RPM setiap gear tu boleh juga. Dia bukannya nak setiap gear nak redline. Satu gear cukup lah, gear 2 selamat kan. Bila selamat saja redline, ataupun cari satu tempat ref je lah sampai habis kan, boleh juga. Dekat satu trade tu nak beli kereta ni sebab cantik. Tu pada saya ambil no lah, beli sebab cantik tapi tak study maintenance kereta ni, memang kerak leher lah pada saya lah kan. Sebab kereta ni cantik sebab itu design. Pada saya design benda lain lah. Pada saya yang penting ialah pemahaman menjaga enjin rotary lah. Dan kereta Mazda RX ni adalah generasi terakhir rotary daripada Mazda, dan juga Mazda je lah, Mazda saja yang sanggup explore teknologi rotary, dan akhirnya Mazda pun give up, dah tak nak lagi lah. Sebabnya teknologi ni tak boleh meet very tight European punya, apa orang cakap, yang pencemaran alam tu lah, dia tak boleh meet kereta ni. Jadi ini mungkin akan jadi kereta yang kereta yang terakhir lah menggunakan teknologi rotary. Maknanya kereta ni dah cease production sejak 2012. Tahun ni 2020 kan, dah 8 tahun tak ada lagi announcement daripada Mazda nak continue teknologi rotary ni. Jadi semua orang kalau pakai rotary takut ke kalau aku lenjan kereta ni kan rosak pula kan. Tak, Mazda ni lagi suka dilenjan. Bukan Mazda, semua Mazda lah, rotary ni. Rotary ni kena renjan sebab kita nak buang carbon
Tapi tak naklah guna teknik yang apa tu, yang guna tuang minyak, buang kabel tu bahaya. Jadi cara terbaik dan selamat ialah pakai RON 107, RON 100, lenjan. Oh, langgar lampu merah depan. Okay, depan ni lepas saya U-turn jalan agak clear dan selamat untuk saya tarik satu gear kot. Sebaiknya kat highway lah, sebaiknya pergi kerja kan. Kalau katakan pekerjaan tu menggunakan highway, sebaiknya kat situ lah tarik. Yang hitam pun tak boleh delay tau, dia punya penukaran dia takut jadi melekit tau. Yang hitam kalau lama-lama tak tukar, dia akan jadi melekit, buatkan rotary dalam tu jadi carbon lah, apa tu, susah nak berfungsi. KPI saya seminggu 1 kali 2 kali lah, kan kena hari-hari kan. Macam kena minum sirap minyak ni. Okay, cukup lah. Dapat bakar karbon macam ni. Masalahnya bila kita bakar karbon, dan ketika time tu lah orang nak tengok, oh Mamat ni ajak berlumba ke, nak tayang power kata dia. Masalahnya, itulah masalahnya kan, menarik perhatian. Jadi sebenarnya kalau siapa yang melihat YouTube saya ni, owner rotary terpaksa tak terpaksa red line sekali-sekala sebab nak buang karbon. Dipanggil, cara ni dipanggil, teknik ni dipanggil Italian tune up rev, untuk buang segala karbon. Once a week lah, at least once a week. Bukan je full tank tu nak sampai habis full tank 10 kali nak red line lah, tu gila namanya. Once a week cukup. Pakai rotary ni kena ganas, dia tak boleh sayang-sayang saya. Seal akan haus juga. Dia maknanya kalau mileage bertambah, seal akan haus. Itu memang dah tentulah. Tapi masalahnya kereta ni, dia punya lifespan dia, katakan kereta lain boleh pergi 250,000, 300 tak ada hal. Kereta ni 150, 200, kong. Kalau macam cara saya pakai, mungkin tak sampai 100 kot. Saya suka red line kereta ni, memang suka lenjan kereta ni. Park sini kejap, bagi idle sekejap. Sebab saya nak tengok kat atas pokok tu ada burung bunyi tak. Sekejap okey, tak ada. Dah pukul berapa ke 9.30 pagi. Saya nak rakam bunyi burung. So saya ada satu alat ni. Alat ni dipanggil perakam bunyi 3D lah. Jadi ada telinga dia,
Jadi hari ni saya punya plan nak rakam bunyi burung kat pokok tu. Sebab bila saya jogging, biar dia bising hari ni tak betul pula. Kan dah lewat kot kan. Jadi anda ikut saya pergi sarapan je apanya. Kalau ada kemampuan pakai RON 100, tu memang betul-betul buang carbon lah. The best lah. Rotary memang suka lah RON 100. Saya rasa RON 100 kita kat Malaysia levelnya mungkin RON 97 kat Jepun. Mungkin lah, saya tak sure lah kan. Pada saya patutnya sama lah kan. RON 100 kat Malaysia, RON 100 dekat Jepun. RON 97 kat Jepun, RON 97 kat Malaysia lah patutnya lah kan. Tapi ramai mengatakan mungkin kabar angin kot kan. 97 kat Malaysia ni tak berkualiti, tak boleh melawan kualiti 97 kat Jepun. Mindset lah. Saya rasa sama je kan kalau 97 kat sini. Kalau mestilah sama 97 kat sana sebab PRY ni sama. Kalau nak bandingkan 97 mana yang paling best kat Malaysia ni, kalau saya suka Tecron sebenarnya, Caltex. Sebab dia ada additif yang buang carbon tu kan, dia sekali kan. Lepas tu 97 ni pun ada juga additif tu. The best lah. Kalau ni masalahnya rumah saya ni cuma ada Shell je. Paksa lah layan Shell dia. Nak jumpa Caltex tak tahu kat mana. So kalau jumpa Caltex tu, jumpa Tecron tuang full tank, tuang sekali Tecron tu. Sehat lah enjin. Tu petrol tadi sebenarnya kan pada saya kos yang kedua yang perlu diberi perhatian ialah kekerapan tukar minyak hitam. Macam saya maintain minyak mineral biasa ya, 15W40 Castrol GTX. Tu kegemaran saya lah. Minyak Castrol biasa tu je. Tapi dia murah kan. Jadi bila dah murah, saya set lah kalau murah, kerapkan lah tukar minyak hitam. Dah itu je saya punya teknik. Tapi minyak murah ni dia punya flash point rendah pula. Dia tak tahan suhu sangat tinggi kan. Jadi tak boleh pula minyak murah macam ni nak extendkan dia punya mileage. Janganlah pergi 5,000, 7,000 minyak murah kan. 3,000 ke 4,000 tu tukarlah cepat-cepat. Mengambil advantage minyak tu murah. Dah itu je. Jadi kenapa kena guna mineral? Jadi setiap owner RX-8 ni kena tahulah, kalau tu ada pump. Kenapa minyak hitam kita kurang? Pump, ada satu pump tu pancitkan minyak hitam masuk dalam enjin. Dipanggil OMP, pump OMP, oil metering meter tu, untuk sejukkan enjin. Sebab tu lah asap kita ni yang keluar, dia bau dia pelik sikit. Dia macam bau terbakar. Dan kenapa minyak hitam tu kurang? Sebab OMP tu lah yang mengepam minyak hitam tu. Sebab tu minyak hitam kita berkurang. Jadi nak mudahkan dia terbakar bila bercampur dengan petrol, sebab tu kena guna mineral, tak boleh guna sintetik. Kalau guna sintetik, masalah. Ia by product sintetik ialah carbon residue ataupun lebihan carbon duduk dalam enjin tu. Tu yang masalah, yang menakutkan. Jadi guna minyak fresh ataupun macam minyak mineral macam saya sarankan, minyak mineral biasa, tapi kerap tukar lah. Macam saya dah due nak tukar 73,000, lagi 500 km kena tukar lah. So menunggu je lah next video kan, bila nak tukar minyak hitam boleh tengok dia punya minyak hitam tu macam mana. Dan jangan letak additif dalam enjin RX-8, sensitif. Jangan letak benda pelik-pelik. Kalau minyak hitam je, top up minyak hitam je. Jangan pergi letak lah snack oil lah tu, bistrik oil ke, apa lagi, seafoam ke. Janganlah. Rosak ni. Tak rosak tapi saya tak galakkan. Sebab takut karbon yang tertanggal tu akan membuatkan enjin lagi teruk daripada sebelumnya lah. Pada saya the best nak buang karbon, rebat lah, the best way. Sebab itulah saya dalam YouTube saya ada sesi bakar karbon. Itulah dia, sesi bakar karbon. Kereta ni tak gerak pun satu hal, bergerak hari-hari minyak macam sirap. Mau tak mau terpaksa bercinta dengan kereta ni. Itu dia, rotary ownership Itu belum cerita lagi nak upgrade pakai RX-7 kan. Lepaskan dulu daily maintenance kereta ni, barulah fikir RX-7. RX-7 dengan spare part susah cari, sanggup ke?
Satu lagi kereta harga RM200,000. Dengan spare part availability dia, semua daripada US. Harga dia semua harga USD ya. Ni pot sarapan saya. Saya suka sarapan kat sini. Kari kambing ni memang best. Okey. Prosedur shutdown engine. Idle sekejap, relax. Dia punya kena idle kan supaya dia terbakarkan semua petrol yang dalam kebuk pembakaran, supaya karbon tak tinggal, tu je. Jadi teknik dia satu sama ada kena ref ataupun 4000 RPM 10 saat ke macam ni. Harap-harap dia masa panas tu shutdown. InsyaAllah nanti masa saya nak start, InsyaAllah senang sikit. Jadi sampai sini saja saya punya vlog. Assalamualaikum dan salam sejahtera.